Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ayuh kita mulakan sesi kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani dengan satu doa. Ya insya-Allah kita akan baca doa ni hari-hari tuan-tuan, supaya menjadikan diri kita orang yang betul-betul bukan sahaja ingat kepada Ramadan, bahkan terus-menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap amalan yang kita lakukan dalam Ramadan baru-baru ini mutaqabbala. Allah Taala terima semuanya daripada kami. Kerana apa? Kerana tuan-tuan maklum, penerimaan amalan di bulan Ramadan begitu hebat. Penerimaan amalan di bulan Ramadan begitu hebat. Jadi ayuh bagi tuan-tuan yang tak buat apa, yang boleh membaca bersama dengan saya, ayuh baca. Yang sedang buat kerja tu, dah. Kalau boleh curi-curilah, baca senyap-senyap. Supaya kita nak mengambil keberkatan setiap pagi kita akan baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Baik. Allahumma, baca semua. Wahai Tuhan kami, sallimna li Ramadan, sejahterakan bagi kami akan Ramadan yang telah berlalu dalam kehidupannya kami. Wasallim Ramadana lana. Ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan kami pula pada Ramadan yang akan datang. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan amalan kami, kau sejahterakan Ramadan kami, yang mudahan setiap amalan yang kami lakukan dalam Ramadan baru-baru ini, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang keduanya, Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pertemuan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani tuan-tuan. Yang insya-Allah kita akan menyambung daripada bicara semalam berkenaan apakah 9 kekeramatan, apakah 9 kemuliaan, apakah 9 kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kami dan kepada kalian yang terus-menerus menjaga solat, menjaga waktu solat dan menjaga kelebihan solat, yang tak dapat tidak
Sejauh mana kita yakin kelebihan ini akan diberikan kepada kita, semuanya bergantung kepada ilmu dan bergantung kepada kepercayaan. Sebab tu Alhamdulillah, kesyukuran juga pada pagi ini. Yang baru malam tadi saya kena skema tuan-tuan. Bukan saya kena skema. Orang gunakan nama saya untuk scam orang lain. Orang gunakan gambar saya untuk scam orang lain. Orang gunakan grup saya untuk scam orang lain. Pertama, cara kita memandang, ya Allah, apa benda lebih besar yang kau nak beri di atas ujian ini? Setiap ujian tu pasti ada hikmah. Setiap ujian tu pasti ada kebaikan. Kerana apa? Setiap perkara itu dijadikan oleh Allah. Hatta walaupun pencuri. Ustaz, macam mana pencuri itu takdir Allah? Memang semuanya Tuhan dah takdir, tapi Tuhan tak redha di atas perbuatan dia. Tuhan tak redha di atas cara dia. Tapi itu pilihan dia. Bila itu pilihannya, maka berlakulah qada dan qadar daripada Allah. Tetapi lah waktu sama Allah Ta'ala tak redha. Sama juga. Pagi tadi skema alert. Itu kehidupan kita lah. Maknanya, apa yang saya pernah belajar tuan-tuan daripada guru saya, Datuk Wira yang dicintai, tanda orang tu berjaya, tanda dakwah kita tu mula berjaya tuan-tuan bila mana musuh makin ramai. Sebab apa? Orang nampak apa yang kita buat. Orang menggunakan peluang-peluang yang telah kita wujudkan untuk mereka mengambil kesempatan. Sebab tu Alhamdulillah. Jadi bila pagi-pagi tadi, lepas-lepas je subuh, banyak orang duk WhatsApp saya, duk tanya saya. Saya kata tu skema tu. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan yang Tuhan nak berikan kepada saya dan kepada kalian yang diuji pada pagi ini. Yang tak dapat tidak, semuanya ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi pada pagi ini, terima kasih pada tuan-tuan yang terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, man hafiza salawatil khams liwaqtiha wa dawama 'alaiha akramahullahu bi tis'ina karamatin. Artinya apa? Pertama, bila mana kalian dan kami, kita sama-sama kita doa insya-Allah boleh buat, boleh capai. Boleh capai. Bila mana kita menjaga solat liwaqtiha, bagi sempurna waktunya, dan berkekalan istiqamah. Istiqamah, nescaya Allah Ta'ala akan mengaruniakan kepada kita 9 karamat. Tuan-tuan percaya ke tidak, benda ni ada? Tuan-tuan rasa ke tidak, benda ni wujud? Cuma kadang-kadang kita tak percaya. Dia tak percaya ni puncanya bila mana tak ada ilmu. Bila mana tak ada kesedaran. Oh, macam ni rasanya. Malaikat jaga aku, malaikat pelihara aku. Baik. Apa dia 9 keramat? 9 kelebihan yang Allah Ta'ala karuniakan. Semalam telah kita bicara 3. Awaluha yuhibbuhullahu. Yang pertama, Allah Ta'ala kasih kepada kami dan kepada kalian. Tuhan kasih kepada kita. Tuhan sayang kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ni. Maknanya tak susah pun nak dapat kasih sayang daripada Allah. Semayang awal waktu. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan. Badan tu jadi sihat. Jadi bertenaga. Tak suram je, tak lembek je. Tu, 2. Semalam kita dah bahas. Yang ketiga, wa tahrusuhul malaikatu. Sentiasa dipelihara oleh malaikat. Sebab tu tuan-tuan, saya dah mula run program, insya-Allah offline balik. Kan? Kita nak mulakan dengan beberapa program secara offline untuk berjumpa dengan tuan-tuan. Ni, masalah macam mana kehidupan kita untuk kita yakin kita senantiasa dipelihara, dijaga oleh malaikat. Kalau saya tanya benda ni tuan-tuan, contoh paling mudah lah, contoh paling mudah. Bila tuan-tuan solat, ini satu masalah ataupun isu yang sering saya bawa dalam mana-mana program. Bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang Nabi SAW mengajar kepada kita?
Bila beri salam kepada kanan, kita niat beri salam tu kepada orang yang kanan kalau berjamaah. Dan juga kepada malaikat-malaikat mukarrabin. Bila pula bagi salam kepada kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada. Kalau kita ikut imam, ada cara je pula. Kalau kita makmum, lepas tu niat beri salam kepada orang yang sebelah kiri. Dan niat juga beri salam kepada malaikat mukarrabin. Tuan-tuan, saya buat program solat ni hampir 15 tahun. Dah. PKP ni kita dah pergi pula kepada online. Dan pengalaman saya bila mana bertanya masalah ni, bila kita coaching one to one, ramai yang masih lagi tak faham. Tak rasa, tak yakin macam mana kehadiran malaikat pada kehidupannya kita. Takkan Nabi suka-suka je suruh bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat bagi salam kepada malaikat mukarrabin. Tuan-tuan, takkan benda tu sia-sia. Kan? Macam mana hidup kita itu, kita nak merasakan senantiasa bergelumang, senantiasa bersama, sentiasa dipelihara, sentiasa dikawal oleh malaikat. Walaupun secara teorinya malaikat ni jenis makhluk ataupun bangsa yang tak nampak. Tapi saya nak tanya tuan-tuan pada pagi ni, tolong jawab di ruangan chat. Jawab di ruangan komen. Pelik tak? Kalau jin hantu tu, yang bangsa tak nampak tu, pun kita percaya boleh nampak. Cuba jawab sekejap. Kan? Cuba lalu dekat kubur. Rasa macam ada hantu lah. Maknanya tuan-tuan perasan benda tu macam boleh nampak. Sama ada tuan-tuan nampak kelibat atau tuan-tuan rasa dia tengok aku. Rasa macam ada orang daring kita. Nampak pelik-pelik ada putih-putih tu, adalah tu orang tengah tengok aku tu. Nak tanya dulu, cuba jawab ni. Hantu tu yang bangsa jin, yang bangsa syaitan. Kalau sama juga secara teorinya makhluk yang tak boleh nampak pada kaca mata zahir. Tetapi secara praktikalnya yang dipahamkan oleh masyarakat kita ni tuan-tuan, hantu pelesik ni boleh nampak tak? Bonda Mahni, cuba jawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Saya ingat dulu waktu kecil-kecil. Saya daripada kecil dibesarkan di kampung. Tadika duduk di Melaka dengan nenek. Lepas tu masuk darjah 2 sampai tingkatan 3 saya duduk di Ipoh dengan opah saya. Hafifah binti Ngah Samad. Almarhumah. Habis form 3, form 4, form 5 masuk datang KL pula. Duduk dengan mak ayah 2 tahun je. Sebab kami kecil-kecil dulu mak ayah sibuk bekerja. Kan? Cari duit, cari rezeki. Jadi kami semua duduk di kampung. Lepas form 5 saya terus masuk pondok. Saya duduk dengan family 2 tahun saja duduk dengan mak ayah. Lebih tu duduk di kampung, duduk dengan nenek, besar dengan nenek tuan-tuan. Kita dulu, mentaliti kita, saya lah, bila pergi mengaji Quran, siapa yang pernah ada situasi, rasa macam jumpa, dipanggil apa? Hantu galah. Hantu galah lah, pocong lah, dan hantu tinggi lah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tu, daripada Nur Hashimah Syauqina. Perkara gaib hadir tanpa kita perasan ataupun rasa. Jadi apa saya nak kaitkan ialah, kalau jin syaitan ni tuan-tuan perasan keberadaannya dia, kewujudannya dia, keadaannya ia, adanya ia, sama ada tuan-tuan perasan kita nampak dia atau kita perasan dia tengok kepada kita, tuan-tuan cuba jawab di ruangan komen, apa beza dengan malaikat? Apa bedanya? Saya jawab, bedanya tak ada beda. Yang membedakan ialah kita. Yang membedakan situasi ni diri kita sendiri. Ilmunya kita, kepahamannya kita. Sebab tu ni, Sayyidina Osman bin Affan sebut, orang yang melihara solat pada awal waktu, wa tahrusuhul malaikah. Dipelihara malaikat. Macam mana malaikat pelihara? Tak pernah nampak pun. Dia tak perlu nampak tuan-tuan istilah pelihara ni. Contoh satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqala Allah 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 Allah. Artinya takkan berdiri hari kiamat selagi mana ada orang berzikir Allah 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 Allah. Kita ahli zikir jauh sekali, zikirlah tapi jarang-jarang, kadang-kadang. Dia buat kata P. Ramli. Jadi maknanya
Bila mana ada lagi ahli zikir yang serta berzikir Allah, 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 maka selagi itulah tak berdiri hari kiamat. Maknanya, kita bergantung kepada mereka. Secara teori syariatnya. Mereka membantu kita secara teori syariatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi, saya ulang balik. Cuba hari ni cek kehidupan tuan-tuan. Kalau masih lagi beri salam kepada malaikat kiri kanan, yang benda tu sunnah yang Nabi ajar, tapi kalau hidup kita masih lagi tak rasa kewujudannya malaikat, tak rasa kita bersama dengan malaikat, kalau balik ke rumah tuan-tuan tak pernah beri salam, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalau ada orang rumah tak apalah, Assalamualaikum. Kalau tak ada orang di rumah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan juga kita niat beri salam kepada para malaikat. Dah ni. Pernah kita rasa benda ni. Jadi kalau tak pernah rasa, adalah something wrong yang perlu kita perbaiki. Dan insyaAllah bulan Jun ni kita akan mula turun Padang. Tempat yang pertama yang insyaAllah kita akan jemput tuan-tuan untuk datang. Tapi tak ramailah. Sebab bila dewan ni tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, terhad tempatnya. Dah 300 ke 400 orang sahaja yang kita akan buat di Plaza Alam Central. Dewan Seri Hartini tingkat 2 tuan-tuan. Dah. Kita buat pula secara percuma. La ilaha illallah. Dah lah dewan kita kena bayar. Buat secara percuma. Kita nak all out kali nak bagi kefahaman kepada tuan-tuan macam mana nak capai benda-benda begini. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Tu kata Bonda Nuraini Nasir. Masa budak-budak dulu Bonda nampak jelmaan dengan nyata. Betul ke ustaz tu? Tengok kata Bonda Nuraini. Betul ke tidak? Saya nak beri satu persepsi ialah ni, kalau syaitan pun tuan-tuan rasa boleh nampak, kan? Kenapa malaikat ni kita tak berasa boleh nampak dia? Atau adakah semata-mata ilusi? Atau khayalan? Jelas ke jelas ni? Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Baik, sambung. Ini sama juga. Sama juga ni. Antara benda yang tuan-tuan tak capai lagi sehingga pada hari ni. Jadi kalau tak capai, semak balik solat. Sebab solat tu kunci. Yang keempat apa dia? Tulis di ruangan chat. Bila mana kita menjaga solat, liwaqtiha, pada awal waktu, berkekalan pula, wa tanzilul barakatu fi darihi. Tulis. Apa dia? Iaitu turunlah berkat dalam rumahnya. Berkat turun. Berkat turun tuan-tuan. Pertama, bila sebut berkat maknawi. Apa makna berkat? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Tu makna berkat, tulis. Makna berkat, ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Maknanya kalau isi rumah kita tu ketaatan makin bertambah, tu berkat. Rezeki makin bertambah, berkat. Ustaz, kalau baju makin bertambah, berkat tak? Sofa makin bertambah, berkat tak? Apa tu? Cadar makin bertambah, berkat tak? Toto makin bertambah, berkat tak? Toto makin banyak. Toto. Pergi borong. Dulu ada 2 toto je ustaz. Sekarang dah ada 8 toto saya simpan dekat rumah. Kokok saudara nak datang ke apa. Jadi terpulang tu tak nak syarah kot mana. Cuma apa yang kita nak sampaikan ialah, bila mana kita solat, memelihara waktu, dan berkekalan ke atasnya, Allah Ta'ala turunkan berkat dalam kehidupan kita. Dan berkat ni luas. Waalaikumsalam Musalmah Lim. Sebab berkat ni luas. Kan? Antaranya apa? Kebaikan banyak timbul dalam rumah. Dah? Allah Ta'ala jauhkan kepada kita dengan sengketa dan kesengsaraan. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perasaan benci dalam isi rumah tangga dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala pelihara kita daripada sifat sombong dan perkara-perkara yang tak baik dalam persekitaran kekeluargaan kita. Sebab tu terlebih penting tuan-tuan jaga solat pada awal waktu. Cuma isu ini ialah satu isu yang kadang-kadang kenapa kita terlepas pandang? Sebab 4 perkara sahaja. 4 perkara sahaja. Yang 4 perkara ni saya akan huraikan nanti dalam program. Yang insya-Allah bila kita faham 4 basic ni, tuan-tuan akan ada suatu jalan bagaimana untuk kita mencapai bukan saja kualiti solat yang hebat, khusyuk yang diidam-idamkan,
Tetapi mudah-mudahan kalian mencapai kepada maqam ihsan yang sebenar. Solat seolah-olah kita berada di hadapan Ar-Rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dah? Kalau isteri bertambah Ustaz. Itu. Dah. Yang tu PM tu P lah Tuan Zain. Dah. Kita highlight dia. Tu dia. Dan yang tu berkat ke apa? Wallahu a'lam. Baik. Qala al-musannifu. Yang keempat, antara kekeramatan yang Allah Ta'ala berikan, tanzilul barakah fi darih. Turunnya berkat dalam rumah dia. Jadi makna berkat ni luas, umum sangat. Yang paling penting, yang ni paling penting. Macam mana kita nak rasa keberkatan tu turun. Ni yang lagi penting. Kan? Kepada Hazrat Ali sekejap, nanti admin kami boleh masukkan link untuk mendaftar. Percuma je tuan-tuan. Sabar dulu, kita belajar sekejap. Yang paling penting ialah, tulis di ruangan komen, macam mana aku nak rasa berkat ni. Itu antara suatu poin ataupun suatu persoalan yang tuan-tuan perlu jawab. Sebab, bila sebut berkat ni kadang-kadang dinampak oleh mata kepala. Dinampak oleh mata kepala. Sebagai contoh ni. Dalam buku amalan pesanan Habib ni. Kalau tuan-tuan nak beli, bagus. Belilah bagi hadiah kepada kawan-kawan, anak-anak. Di belakang ni, sebab saya tambah tertib ziarah orang soleh. Kalau nak pergi makam para wali, para soleh, nak baca doa apa, nak zikir macam mana. Kemudian, ada beberapa ulama' saya muatkan 20 dahulu. Next buku tahun depan, kita buat lagi ulama' yang lain. Ni, Ustaz Ahmad Melaka. Ustaz Ahmad Melaka ni tuan-tuan, nak cerita berkat dan karamah dia. Dia kata berkat ni. Kalau benda tu boleh nampak, nescaya benda tu boleh rasa. Ni, Ustaz Ahmad Melaka ni. Orang Melaka tuan-tuan. Dia ni terkenal sebagai kewalian dia. Orang yang tawaduk rendah diri. Dan dia ni dulu masak nasi biryani. Masak nasi biryani. Beliau belajar dengan ni guru dia. Antara guru dia, Habib Umar bin Hud Al-Attas. Habib Umar bin Hud Al-Attas ni, ulama besar di Condet, Jakarta. Amalan beliau, buat maulid je. Buat maulid bagi ceramah. Bagi mengajar orang. Kan? Boleh bayangkan tuan-tuan, dah 60-70 tahun dulu, kalau Habib Umar buat program, 10,000 orang datang. Sekarang ni tak pelik lah. Sebab 10,000 tu kita boleh capai kalau ada WhatsApp, ada grup Telegram, pakat-pakat sharing. Dulu mana ada handphone. Buat majlis maulid, 10,000 orang datang. Dan diteruskan oleh anak cucu beliau. Saya Alhamdulillah dah beberapa kali ke Condet bersama Habib Alwi, cucu kepada Habib Umar bin Hud Al-Attas. Buat majlis maulid, 10,000 orang datang. 10,000, jalan tu tutup. Nak cerita keramat ni, berkat ni, ada sekali Habib Umar bin Hud Al-Attas turun ke Melaka. Dia nak sebarkan Ratibul Atas tu ke bumi Melaka. Lepas tu, dia suruhlah Ustaz Ahmad Melaka ni masak. Dia suruh Ustaz Ahmad Melaka ni masak. Lepas tu, tengah-tengah nak masak tu, Habib Umar bin Hud Al-Attas tanya, Ahmad, dah, kita masak ni untuk berapa orang ni? Saya kata, Beb, saya rasa yang masakan ni lebih kurang cukup untuk 500 orang. Dia kata cukup untuk 500 orang. Adalah dia buat nasi beberapa kawah tu. Nasi berani. Dia ni terkenal dengan orang nasi berani sedap tuan-tuan. Lepas tu Habib Omar kata apa? Mana cukup. Panggil satu Melaka datang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dah? Panggil satu Melaka datang. Kata Habib Omar bin Hud. Maka Ustaz Ahmad Melaka ni dah menggigil. Beb, ni nasi ni untuk 500 orang je, Beb. Dan Habib lah tu, nak panggil satu Melaka macam mana? Habib ambil tangan dia, Habib ludah. Habib ludah. Dah? Habib kata masak. Teruskan masak. Tuan-tuan, ni kata berkat. Ziyadatul khair. Memang kejadian pada hari itu, satu Melaka turun, tak tahu berapa ribu orang, ke majlis maulid yang diadakan oleh Habib Umar bin Hud Al-Attas di Melaka tu. Dan banyak mata yang menyaksikan. Yang tukang cedok nasi ni Ustaz Ahmad Melaka. Cedok-cedok,
naik. Cedok-cedok, nasi naik. Makin dicedok, makin naik. Makin dicedok, makin naik. Makin dicedok, makin naik. Tuan-tuan, beribu orang datang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semua dapat makan. Yang saya nak sampaikan ialah, tuan-tuan jawab di ruangan komen, berkat ni kita boleh nampak ke tidak? Jawab yang tu dulu. Boleh nampak ke tidak keberkatan ni? Dalam setengah segi. Walaupun dia merupakan suatu perkataan yang ialah yang maknawi, kan? Cuma saya nak tanya dulu, kadang-kadang berkat ni boleh nampak ke tidak? Nampak. Kan? Ini Sanisha. Nur Hashimah ketangan berkat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu baru satu cerita Habib Omar bin Hud Al-Attas. Banyak lagi kisah-kisah beliau. Kalau dapatkan buku ni, tuan-tuan, ni amalan pesanan Habib ni, dah. Ada 22 ulama' yang kita muatkan dalam ni. Musalmah kata boleh nampak. Ada. Hajar Mahni Agam kata boleh nampak. Anisah kata tak nampak. Tak apa, tak ada masalah. Boleh cuba jawab. Tak salah pun. Kan? Hajar Mahni kata nampak. Mana berkat ni, dalam setengah-setengah perkara, dia boleh nampak, tuan-tuan. Boleh nampak keberkatan. Kan? Contoh. Aku tengok hidupku ni berkat sungguh lah. Nampak ke tak? Kan? Iyalah, mak ni adik-beradik, mak ni anak mak ada 8 orang. Kan? Mak tengok abang-abang kau tu gaji besar-besar. Engineer seorang, doktor seorang. Tapi mak tengok kehidupan mereka tak terurus. Duit tak cukup. Kan? Tapi mak tengok kau ni duk mengajar surau masjid. Nampak macam duit tak ada. Tapi tak pernah minta pun dengan mak. Berkat sungguhlah hidup kau ni. Nampak tak? Saya suka perkataan Anisah tu. Kan? Kadang-kadang kita nampak pun tapi tak perasan benda tu berkat. Kan? Jadi si mak ni kata apa? Allah dah. Untunglah kau mengaji agama. Berkat sungguh mak nampak hidup kau ni. Tak pernah minta duit tu abang-abang kau tu. Gaji beribu-ribu. Kadang-kadang minta juga duit dengan mak. Mak bukanlah ada duit. Pencen abah kau tu adalah. Katanya si mak. Kan? Lepas tu mak tu kata apa? Berkat sungguh hidup kau ni. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jelas? Jadi, poin dia ialah apa saya nak sampaikan. Tuan-tuan cuba jawab pula di ruangan chat. Kalau berkat ni, suatu benda yang kadang-kadang kita boleh nampak. Dari fizikalnya, dari kehidupannya, dari tata caranya, dari benda yang zahir nyata macam nasi tadi. Kesimpulannya, dia boleh rasa ke tidak? Tu pula. Kita pergi dia. Kesimpulannya, dia boleh rasa ke tidak? Maka, kalau boleh nampak, maka rasa lagi boleh. Rasa. Rasa tu bukan rasa dengan tangan, rasa dengan hati. Rasa keberkatan tu. Dah. Sebab tu, kita tak rasa benda-benda macam ni sebab apa? Tuan-tuan bukan tak pernah tahu. Tetapi, saya nak cerita sedikit berita kebenaran ialah, tuan-tuan tak ada ilmu tu. Yang pernah join program-program kami, insyaAllah, tuan-tuan diajar. Tuan-tuan ditrain. Isunya pula, tuan-tuan istiqamah ke tidak? Kalau tuan-tuan istiqamah daripada ilmu yang kita belajar, daripada NBS dulu, ini NBS dah tak ada. Kita dah upgrade kepada KIR, Khusyuk Israel. Tapi macam mana pun, insyaAllah, kita akan turun juga sekejap nak buat NBS The Return tu, tuan-tuan. Tapi tetap dalam branding KIR, supaya saya nak orang faham, basic NBS ni is powerful, terlalu power untuk kita amalkan dalam kehidupan. Akhir sekali, matlamat dia apa? Nak belajar rasa, tu sahaja. Jelas? Baik. Saya buktikan lagi macam mana berkat tu kita boleh nampak. Kan? Betul kata Mak Angah, suka. Mak Angah kata apa? Sebenarnya terlalu banyak yang nampak tapi tak sedar sebab kita tak ada ilmu. Nampak? Benda tu dah ada. Waalaikumsalam Nur Aini. Yang seterusnya, yang ke-5, wa yazharu ala wajhihi. Wa yazharu tu saymus salihin. Bila mana berkat tu turun, apa lagi kelebihan, kemuliaan, karamah yang Allah Ta'ala berikan bagi kalian dan saya yang menjaga waktu solat. Solat awal waktu. Cuba insyaAllah. Ikhtiar. Yang paling penting, circle. Jamaah tu yang paling penting. Antaranya apa? Tulis yang ke-5 pula.
akan nampak pada wajahku, tulis, bukan wajahnya, wajahku. Tanda orang-orang soleh. Nampaklah berkat tu. Cahaya nur tu nampak. Cahaya nur tu nampak. Dan bagi tuan-tuan pula, kalau orang memuji kalian, aku tengok muka ni aku bercahaya lah. Nanti saya bagi ilmu lain pula. Macam mana ilmu kita nak tepis benda tu. Dan yang tu bagi tuan-tuan yang bersama dengan saya dalam kelas KK, tuan-tuan belajarlah teknik tu. Kan? Cuma untuk santapan rohani, kita bagi satu layer dulu. Nak bagi lebih mendalam, kalau tuan-tuan yang tak ada basic tasawuf, akan pening benda tu. Cuma, apa yang saya nak sampaikan ialah, benda tu benda boleh nampak. Orang yang jaga solat awal waktu, berkat nampak di wajahnya, cahaya nampak di wajahnya. Maka itulah kalam Osman bin Affan, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, wa yazharu ala wajhihi, dan zahirlah pada wajahku apa dia? Saymus solihin, wajah nur orang-orang soleh. Nur orang soleh. Yang paling penting tuan-tuan, yang celanya apa? Bila terpancar cahaya tu, yang celanya ialah kita nak pergi suluh dekat orang yang jahil, kita nak suluh dekat manusia, buat apa? Cahaya tu diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana cahaya tu diberikan oleh Allah Taala, nescaya tuan-tuan, tak usah pelik lah. Kenapa setengah orang tak nampak? Tak. Ini rahsia yang diberikan oleh Allah. Cuma apa saya nak bagi faham, benda ni, benda yang tuan-tuan boleh capai. Itu yang paling penting. Mentaliti kena betul. Mindset kena tepat. Inilah antara kegagalan. Bak kata guru saya, biawak. Maaf dah saya guna perkataan tu. Ni. Dalam ni bila biawak banyak sangat skeptikal dan sebagainya. Tak boleh lah, tak boleh lah, tak boleh lah. Itu menjadi asbab kepada tuan-tuan. Hidup tak berubah, solat tak berubah. Khusyuk tak mendatang. Sedangkan Al-Quran berapa kali Tuhan sebut berkenaan khusyuk. Martabat khusyuk. Kelebihan khusyuk. Dan yang akhir sekali, kemuncak ibadat itu khusyuk. Kemuncak ibadat itu khusyuk. Dan tanda orang tu beriman, dan tanda orang tu berjaya ialah dengan khusyuk pada solatnya. Jadi saya nak jemput tuan-tuan untuk menghadiri program KIR, Khusyuk is Real. Free of charge, free je. Kalau dulu kata kena bayar, okey, tak apa, kita cuba buat percuma. Dengan niat mudah Allah Ta'ala balas keikhlasan kami. Habis tu Ustaz dulu waktu berbayar tak ikhlas ke? Lebih ikhlas tuan-tuan. Tapi sekarang ni kami dah buktikan walaupun benda tu ada kos, dewan kena bayar tuan-tuan dan sebagainya, masa dan sebagainya, admin, staff, semua bukan bekerja percuma. Tapi kami cuma nak beri percuma kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan boleh belajar daripada tengah hari sampai ke petang. Sebab kita akan buat di Plaza Alam Central. Jadi kita tak dapat start pagi. Mall buka pukul 10. Jadi kita akan mulakan program pukul 11 sampai petang insya-Allah. Kita akan solat berjemaah, solat sekali. Solat berjemaah pun termasuk dalam program tuan-tuan. Jangan lari pula pergi makan. Cuma program tu tidak disediakan makan. Kalau tuan-tuan nak ambil package makan, nanti dekat dalam on pay tu dah tulis dah. Berapa untuk makan. Kan? Makan je kena bayar. Sebab makan kami tak sediakan. Jelas? Tapi kalau tuan-tuan nak makan dekat luar, takut masa nak turun eskalator lagi, nak beratur lagi, nak bayar lagi. Kat bawah tu adalah kedai-kedai makan. Ada KFC, ada ayam penyet, ada kat luar tu ada kedai mamak. Kedai makan banyak bawah tu. Kalau tuan-tuan nak makan sendiri, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan nak kami sediakan makan dengan catering yang menyewa dewan tu, tengoklah dalam tu ada price-nya tuan-tuan, supaya makan saja beli. Pengajian percuma. Program free. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Okey, Anissa. Untuk Anissa ada berita gembira. Bagi tuan-tuan yang tak boleh datang offline, masuk online. Sebab saya yakin dua-dua golongan dia ada. Bagi tuan-tuan yang willing untuk berjumpa dengan saya, yang rindu dah lama tak berjumpa dengan saya, yang betul-betul nak belajar perubahan khusyuk sehingga mencapai kepada khusyuknya solat, yang dekat, yang Shah Alam, yang duduk di KL, datang offline. Kita buka lebih kurang dalam 300 ke 400 orang sahaja. Sebab dewan tu memuat untuk 300-400 orang. Yang jauh, daftar juga. Musalmah pun daftar. Anisah pun daftar. Tetapi, tengok daripada rumah. Sebab, program yang kita buat offline, waktu yang sama juga kita buat secara online. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, Musalmah. Orang Sabah, Sarawak tak payah turun. Tuan-tuan, nak cerita,
Bila saya dah kata buat online ni, ada orang Sabah pun nak turun offline. Bagi yang kenal credibility saya, bagi yang tahu program-program yang saya pernah buat, sebab Basri Hema ni dia ikut program saya 2019 lagi. 2019 dia join program, dia fly daripada Sabah untuk belajar. Waktu tu program berbayar. Lepas tu cabutan bertuah, dia dapat pergi umrah percuma bersama dengan saya. Ada satu syarikat tu sponsor. Dia sendiri tak percaya. Tuhan bayar pengorbanan dia, tuan-tuan. Fly daripada Sabah untuk join program 2019. Tak, 2018. 2018. Waktu tu di Masjid Shah Alam. Kami buat di auditorium lebih kurang dekat 500 orang. Dia dapat tiket free percuma umrah bersama dengan saya pergi umrah. Ni kata ni dengar program offline nak turun lagi. Saya kata program ni free aja. Tak apa Ustaz, free-free pun saya nak belajar. Rindu nak berjumpa. Jadi bagi tuan-tuan yang jauh, jangan risau. Daftar. Percuma. Tengok di rumah. Tengok bersama keluarga. Agar tuan-tuan dapat faham apakah langkah, apakah step, apakah ilmu yang perlu aku belajar untuk mencapai kepada khusyuknya solat. Dan khusyuk is real. Benda tu real sangat. Samalah apa yang kita belajar hari ni. Macam mana tuan-tuan boleh beli, boleh percaya syaitan tu boleh nampak. Kenapa kita tak boleh percaya malaikat juga bangsa yang makhluk boleh nampak? Kan? Bedanya syaitan dijadikan daripada api. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Secara teorinya dua-dua boleh nampak. Api bangsa benda boleh nampak. Malaikat cahaya bangsa boleh nampak. Illa malaikat Allah Jalla wa'ala tidak berjirim, tidak berjisim. Mawjudun bila makan wa bila zaman. Wujudnya Allah tidak bertempat dan tidak bermasa. Tidak berjirim. Itu beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ke jelas? Terima kasih. Jadi, bagi tuan-tuan yang nak mendaftar, link masih lagi belum siap. Jadi, link masih lagi belum siap. Sabar sekejap. Sebab kami baru dapat confirmation Dewan semalam. Jadi, sentiasa alert dengan Facebook Irwan Zahuri. Sentiasa alert dengan Telegram Irwan Zahuri. InsyaAllah khusyuk Israel. Daripada sana, tuan-tuan akan mendapat maklumat daripada semasa ke semasa. Rahayu, Mahani Agam. Kalau tuan-tuan sabar, kalau tak dapat daftar hari ni, besok masih lagi ada. Sebab program kita 4 Jun, lambat lagi. 4 Jun. Tapi 4 Jun pun tuan-tuan, saya takut bila kami buka saja nanti, beratus orang dah daftar. Jelas? Wallahu a'lam. Saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Dalam hashtag Santapan Rohani, kita berhenti pada kelebihan yang kelima. Bila mana aku jaga solat pada awal waktu, akan nampak pada wajahku tanda cahaya orang-orang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah kita bersambung esok. Yang keenam apa dia? Wa yalinullahu qalbahu. Allah Ta'ala akan melembutkan hati kita. Allahumma salli ala Muhammadin. Keras sangat ni. Keras. Riak, ujub, takabur, hasad, dengki. Keras. Keras. InsyaAllah benda tu boleh lembut. Ya muqallibal qulub, dia yang menjadikan hati kita. Jelas? Jadi kepada Muhammad Danish, sentiasa alert dengan Facebook saya. Bila link dah siap, nanti tengoklah akan ada maklumat daripada semasa ke semasa. Kalau saya tak sempat beri link sekarang, sabar. Nanti sentiasa alert dengan Facebook Irwan Zahuri ataupun dengan Telegram Khusyuk Israel, pasti ada maklumat yang akan diberikan kepada kalian. Ma'assalamah wal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.